لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Jadi insya-Allah hari ini sekali lagi kita dapat mengikuti program pengajian online, iaitu kita baca kitab hikam matan kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana saya sebut pada mukaddimah kita, permulaan kita membaca kitab ini, pendekatan ulama mensyarah matan Ibnu Athaillah ni berbagai-bagai. Ada syarah secara satu persatu daripada matan yang pertama sampailah matan yang ke-264. Kemudian syarah risalah yang ditulis Ibnu Athaillah dan juga munajat. Ada yang ulama mensyarah matan hikam ini mengikut susunan abjad, huruf hijaiyah, bermula daripada alif sampai ya susunannya. Ada yang syarah mengikut istilah-istilah tasawuf yang ada dalam matan hikam, al-mustalahat as-sufiyah fil hikam li Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan ada yang syarah matan hikam mengikut tajuk-tajuk yang sudah dikumpulkan dan dalam kajiannya daripada matan hikam ini, daripada 264 matan hikam dikeluarkan jadi 30 tajuk besar. Dalam satu tajuk itu mungkin ada 2, 3, 5, 10 dan berbagailah matan-matan hikam lain duduk di bawah tajuk besar tadi. Saya susun di sini ada 30 tajuk besar dalam matan hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita dah melepasi tajuk yang pertama dan tajuk yang kedua. Yang pertama tajuk ilmu, yang kedua tajuk taubah. Dan hari ini tajuk yang ketiga, tajuk ikhlas. Ikhlas dalam buat amal. Yang mana ikhlas ini merupakan nadi dalam ibadat amal soleh yang kita buat, yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya diperintahkan semata-mata melaksanakan ibadat dan amal soleh. Sebaliknya, amal soleh dan ibadat yang kita buat itu mesti ada kualitinya, mestilah ada kebaikannya, ada ala tujunya, ada makna yang termasuk yang ada dalam ibadat yang kita buat tadi. Biar ada kesan yang baik, iaitu ikhlas dalam buat ibadat, dalam buat amal. Sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu semua ini tidak disuruh buat ibadat kepada Allah melainkan ikhlas. Bukan sengaja, bukan semata-mata sembahyang, puasa, haji, zakat, tetapi kita nak naik satu tingkat lagi, ikhlas kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang lain. Sudah maklum dan kita faham, buat ibadat walaupun tidak ikhlas lebih baik daripada tidak buat ibadat langsung. Tetapi kita nak tingkatkan lagi satu kefahaman, satu penghayatan amal dalam buat ibadat, dalam buat amal. Kita nak buat yang terbaik, nak beri kepada orang yang nak sembah kepada yang mencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Athaillah matan kali ini menceritakan tentang ikhlas kepada Allah. Bagaimana kita nak dapat ikhlas kepada Allah? Apa penghayatannya? Apa ilmu dan kefahamannya yang dapat kita ambil daripada matan Ibnu Athaillah As-Sakandari? Mungkin saya akan baca dalam tajuk matan ikhlas ini
tajuk tentang ikhlas ini dalam mungkin 6 tajuk yang ada, 6 matan yang ada di bawah tajuk ikhlas. Al-ikhlasu fil amal. Ada 6 matan. Matan yang pertama, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwa'uha wujudu sirril ikhlasi fiha. Segala amalan itu, amalan yang zahir, al-a'malu zahirah, amalan yang zahir, merupakan rupa bentuk badan yang berdiri. Wa arwahuha, dan segala ruhnya, ruh berupa bentuk badan yang berdiri itu, wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahsia ikhlas di dalamnya. Saya nak sebut ini kalam isti'arah, sebab bahasa Arab ni kaya dengan bahasa-bahasanya. Amalan yang zahir diibarat seperti mana tubuh badan yang zahir, jasad kita. Semayang, puasa, haji, zakat diibaratkan satu lembaga, satu bentuk batang tubuh yang berjasad. Kemudian batang tubuh yang berjasad itu ada gunanya, ada manfaatnya apabila hidup. Macam mana hidup? Ada roh. Barulah jasad itu ada guna. Ayam, itik, lembu, kerbau dan binatang termasuk kita. Bila bergunanya? Apabila ada roh. Ayam ada roh. Lembu kambing ada roh. Apabila ada roh, disembelih boleh makan. Kalau ayam, binatang ternakan al-an'am, tidak ada roh, maka binatang itu dia katakan bangkai. Kalau tidak mati, kalau mati bukan kerana sebab sembelih mengikut syarak, bangkai. Tidak ada manfaat, tidak ada harga. Walaupun kambing orang suka, tapi kambing ini mati bukan dengan sembelih mengikut syarak, maka kambing ini dia katakan bangkai. Tidak ada manfaat, tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Kerana apa? Kerana bangkai. Jadi begitulah ibaratnya yang Ibnu Athaillah bawa. Ibadat amal soleh diibaratkan satu batang tubuh manusia, ajsad, dan ikhlas itu diibaratkan dengan ruh. Ruh. Jika sekiranya semayang kita di dalamnya ada ruh ikhlas, maka semayang kita hidup. Semayang kita ada harga. Semayang kita dipandang, ditilik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau semayang kita tidak ada roh, tidak ada ikhlas dalam semayang tadi, maka semayang kita diibaratkan bangkai. Kita nak sembuhkan ibadat kita kepada Allah dalam keadaan bangkai. Sebab apa? Sebab semayang kita tidak ada ikhlas di dalamnya. Faham tu? Ikhlas ni apa maknanya? Kalau makna mudah tu nak faham, buat ibadat kerana Allah. Sebut mudah je kan? Buat ibadat kerana Allah, bukan kerana yang lain. Tu mulut sebut. Penghayatan ni macam mana nak kerana Allah tu? Sebab Kushairi kata makna ibadat, makna ikhlas itu ialah ifradul ati subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi wa huwa yuridu an yurida bi ta'atihi at-taqarrubu ila Allah duna syai'in akhar min tasannu'il makhluqi au iqtisabi mu'ammadatin indan nasi wa mahabba wa suhbati madhin li makhluqin. Dia sebut, kata Abu Qasim Al-Qushairi, kata
Ni panjang cerita dia, minta maaf. Tak ingat nak ambil benda ni. Tak depan mata dah. Okey. Apa yang kita nak sebut? Kita kembali balik. Maknanya kata Abu Qasim Al-Qushairi, al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrubu ila Allah, at-taqarrubu ilaihi ataupun ila Allah duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabin mu'ammadatin 'inda an-nasi aw su'batin madhin li makhluqin. Maknanya ikhlas itu buat ibadat hanyalah mengesakan Allah Ta'ala dalam taat, dengan konsep bahawa melaksanakan ibadat itu, ketaatan itu kerana nak at-taqarrub, nak menghampirkan diri kepada Allah, bukan kerana lain. Bukan kerana makhluk, bukan kerana ingin disanjung, dipuji, bukan kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, pujian daripada kawan sahabat kita. Tidak, ikhlas. Mudah je. Ikhlas ni dalam hati hanya ada Allah. Bukan kerana nak yang lain, selain daripada Allah. Itu ikhlas. Bunyi mudah je gitu. Oleh kerana ikhlas hidup dalam hati, apabila hati kita hanya ada Allah, baru keluar ikhlas tu. Kalau dalam hati ada yang lain daripada Allah, dak datang, dak mari ikhlas tu. Macam mana nak mari? Dia akan keluar apa yang ada dalam hati kita. Sebab itulah ahli tasawuf ketika mana mengajar, mendidik anak murid dia supaya buat ibadat ikhlas kepada Allah, dia ajar zikir dan penghayatannya. Sebab apa? Dengan zikir dan penghayatannya, zikir akan masuk dalam hati kita, buang segala sifat yang lain, timbul wujud Allah Ta'ala. Timbul wujud kebesarannya. Timbul wujud kesempurnaannya. Timbul jalalnya, jamalnya Allah. Timbul uluhiyah, rububiyah Allah Ta'ala dalam hati. Apabila hati kita hanya ada Allah, ketika itulah ikhlas kita kepada Allah Ta'ala dalam ibadat. Sebab itulah dalam hadis, dalam ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak disuruh beribadat kepada Allah malaikat ikhlas. Kalau hati kita penuh ingat Allah, ketika itu banyak ingat Allah Ta'ala, tinggi tingkat ikhlas dia. Kata ulama, ikhlas ini ada beberapa peringkat, ada beberapa martabat, ada beberapa peringkat dan ada beberapa martabat. Yang pertama, peringkat yang pertama, ada ikhlas orang buat ibadat. Ada ikhlas, apa panggil ikhlasul ibad, orang buat ibadat, hamba Allah. Ada ikhlas al-muhibbin. Ada ikhlas orang arifin. Ikhlas orang buat ibadat, orang awam, iaitu selamat amalannya daripada riak. Riak yang jali, yang nyata, dan riak yang khafi. Ini ikhlas orang awam, yang wajib, fardu ain. Ini ikhlas fardu ain, iaitu selamat amalan mereka ini daripada penyakit besar riak, iaitu menunjukkan ibadat kepada Allah. Syirik khafi. Sebab adanya riak di dalam hati, ibadat kita tidak ikhlas kepada Allah lah. Tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala lah. Itu yang paling pertama sekali yang menjadi fardu ain kepada seseorang
buang dalam diri sifat riak. Apabila kita dapat buang diri sifat riak buang riak dalam diri, itulah permulaan ikhlas kita dalam amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang ingin berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Taala ridha, dalam keadaan Allah Taala suka, Allah Taala kasih, hendaklah mereka ni buat amal soleh, buat ibadat, buat amal soleh. Tapi dalam buat ibadat, buat amal soleh itu Allah Taala kata wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik dalam buat ibadat ni selain Allah Taala. Jangan buat syirik. Jangan buat syirik dalam buat ibadat kepada Allah dengan sesuatu. Maksudnya jangan adanya sifat riak, syirik khafi dalam hati. Sebab sifat riak, syirik khafi dalam hati itu nafi ikhlas. Nafi sekurang-kurang ikhlas dalam buat ibadat, ikhlas dalam buat amal. Jangan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syirik khafi ni disebut syirik amali. Sebab syirik ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali ni syirik i'tiqadi, boleh batal akidah, boleh rasa iman. Ada pun syirik khafi, itu apa panggil syirik amali. Batal pahala ibadat, batal pahala amal soleh yang kita buat, Allah Taala tak terima. Sebab pahala dia beri ni sejauh mana Allah Taala kira, sejauh mana khusyuk, sejauh mana ikhlas kita dalam buat amal. Ini yang pertama. Itu ikhlas orang buat ibadat, orang awam. Ikhlas orang buat ibadat. Yang kedua, ikhlas, saya nak terang sikit lagi, maknanya ikhlas orang awam ni, orang buat ibadat ni, iaitu tidak ada riak dalam buat ibadat. Mereka buat amal kerana Allah Ta'ala mencari pahala, ganjaran daripada Allah dan lari daripada takut seksa Allah Ta'ala. Takut seksa Allah Ta'ala. Amalan orang ini, mereka beriktimad ke atas amal untuk hasil apa yang dia kendaki. Mereka ni berpegang kepada amal untuk hasil apa yang dia kendaki. Maknanya, orang ini apabila dia buat ibadat banyak, dia buat amal banyak, dia rasa dekat diri dengan Allah. Sebab dia bergantung kepada amal. Tapi dia buang dah. Selamat dah daripada riak tadi. Selamat dah daripada syirik khafi. Amalan dia, ibadat dia, dia nak buat ibadat, dia mencari pahala. Tak apa, tak salah. Selamat dah daripada riak tu. Selamat dah. Dia mencari pahala. Selamat dah daripada syirik khafi. Dia mencari pahala dan lari daripada seksa. Tak nak kena seksa. Sebab tu dia ibadat, dia buat amal, dia semayang. Dia nak pahala. Dia puasa, dia nak pahala. Dia buat haji, dia keluar zakat, berjihad fisabilillah. Nak apa? Nak pahala. Talaban lis-sawab wa haraban minal iqab. Menuntut pahala dan lari daripada seksa. Dan dalam masa yang sama, dia nisbahkan ibadat amal soleh tu daripada diri dia. Dia nampak ibadat amal soleh tu daripada diri dia. Dan dia bergantung sangat kepada amal soleh. Dia bergantung kepada amal soleh dia. Apa maksud bergantung kepada amal soleh? Kalau dia buat ibadat banyak, dia rasa diri dia dekat dengan Allah. Kalau dia kurang buat ibadat, dia rasa jauh diri dia daripada Allah Ta'ala. Mana orang ini, ikhlas yang pertama ni, dia bergantung kepada amal. Dia bergantung kepada amal. Walaupun Ibnu Athaillah kata dah, min alamati li'atimadi ala al-amali nuqsanur raja'
inda wujudi zalali, sebahagian daripada orang yang bergantung kepada amal, dekat jauhnya dengan Allah, kurang harapnya kepada Allah apabila wujud kegelinciran, wujud kehinaan. Apabila dia buat ibadat, dia buat amal, dia sejauh dengan Allah Ta'ala. Buat ibadat je, bawa sedekat. Sedangkan Allah Ta'ala sentiasa dekat dengan kita. Yang kedua, ikhlas orang muhibbin. Ikhlas orang muhibbin ini, mereka buat ibadat, buat amal semata-mata ijlalan wa ta'ziman lillah. Nak membesarkan Allah dan nak memuliakan Allah dan nak membesarkan Allah saja. Kerana dia adalah hamba Allah. Kerana dia adalah hamba Allah. Dan Allah Ta'ala tu Rabb, Tuhan yang mencipta dia. Maka dia buat ibadat, dia buat amal kerana ijlalan wa ta'ziman. Nak mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Ta'ala. Bukan kerana kosak pahala dan lari daripada dosa. Lari daripada seksa. Bukan. Sebagaimana kata Rabi'ah Adawiyah. Ma abattuka khawfan min narika wa tama'an min jannatika. Tidak aku buat ibadat kepada engkau, wahai Tuhan, kerana takut neraka engkau. Dan tidak kerana tamak syurga engkau. Sebaliknya aku buat ibadat kepada Allah kerana engkau. Kerana engkau. Semata-mata ini pakai yang orang yang kedua, hebat lagi. Yang ketiga, ikhlas orang arifin. Mereka buat ibadat, hatinya sentiasa syuhud kepada Allah Ta'ala. Syuhuduhum, pandang mata hati mereka itu, infiradul haqqi, Allah Ta'ala, segala harakatnya, gerak diam dia, segala perkara yang datang, semua dia bersandar kepada la haula wala quwata illa billah. Aku buat ibadat, aku buat amal soleh, la haula wala quwata illa billah. Apa yang berlaku atas diri dia, dok lari daripada kalimah al-qalah tadi, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya aku nak buat taat, malaikat Allah, aku nak tinggal maksiat, malaikat Allah. Tiada daya dan daya upaya aku nak melaksanakan taat, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu peringkat. Ingat tu, ibadat yang Allah Ta'ala terima, yang dipandang dari sisi Allah, ibadat yang ada ikhlas di dalamnya. Ada ikhlas di dalamnya. Orang yang ikhlas di dalamnya ni disebut, kata Imam Ghazali tadi satu bahagian, dibahagikan ikhlas ni kepada 3 maratib. Ikhlas orang awam, ikhlas orang khawas, ikhlas orang khawasul khawas. Ikhlas orang awam, mereka buat ibadat nak pahala. Dalam masa nak pahala, nak juga untuk diri dia, untuk keduniaan dia. Pahala dia nak. Untuk keduniaan dia nak juga. Contohnya, semayang duha. Nak pahala, nak murah rezeki. Puasa. Nak pahala, nak kuruh. Ada hak dia. Hak apa yang dia nak tu tak bercanggah dengan syarak. Dia nak hak Allah dan dia nak juga hak buang dia. Untuk diri dia, untuk keduniaan dia. Tapi hak yang keduniaan yang dikendaki itu tidak bercanggah dengan syarak. Kalau bercanggah dengan syarak, napi awal-awal lagi ikhlas. Tak bercanggah dengan syarak. Juga dikir ikhlas. Tapi ikhlas orang awam. Yang kedua, ikhlas orang khawas, orang yang tinggi sikit. Mereka buat ibadat kepada Allah, nak Allah dan nak pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tak salah. Nak syurga, nak pahala, nak ganjaran, nak Lailatul Qadar, nak apa saja. Salah tak? Tak salah. Sebab apa? Semua perkara tu Allah Ta'ala janji. Semua perkara tu Allah Ta'ala kurnia daripada Allah. Tak salah. Ikhlas. Boleh. Ikhlas lagi tu. Yang ketiga, ini hebat kata Imam Ghazali. Mereka buat ibadat kepada Allah, orang khasul khawas. Hanya nak Allah, tak pandang orang lain. Hanya nak Allah, tak pandang orang lain. Paling tidak, yang menjadi fardu ain kepada kita, ikhlas dalam buat ibadat, ikhlas dalam buat amal, peringkat yang pertama tu. Paling tidak, nak Allah dan ada kepentingan diri tidak bercanggah dengan
syarak dengan agama. Tapi kalau kita buat ibadat, buat amal semata-mata kerana dunia, semata-mata kerana orang puji, orang sanjung, semata-mata kerana kepentingan dunia, itu disebutkan riak dalam buat ibadat, dalam buat amal. Hak ni dah boleh. Wajib kita buang sifat riak dalam hati. Ingat, bukan sunat. Wajib, fardu ain. Dalam bab ilmu tasawuf ni, buang sifat riak dalam hati. Tapi bukan senang. Riak, ujub, takabur semua ni nak buang ni bukan senang, bukan benda mudah. Selagi mana kita rasa wujud diri, selagi mana kita rasa segala af'al tu berlaku daripada diri kita, tak pandang af'alullah, selagi itulah payah kita nak buang sifat riak ni. Sifat ujub, sifat takabur, sifat sum'ah, payah. Selagi mana kita nampak kita boleh sembahyang banyak, diri kita yang boleh buat. Kita nampak kita boleh buat ibadat banyak, diri kita yang boleh buat. Diri kita sendiri. Macam mana kita nak letak Allah? Sehinggalah fana wujud diri kita. Fana pandang af'al kita. Hilang pandang af'al kita. Timbul af'al Allah. Ketika itu barulah bermulanya ikhlas kita daripada buat ibadat. Hilang sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Sebab itulah buat ibadat jangan pandang diri, pandang Allah. Pandang Allah. Letak Allah dalam buat ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, mata yang kedua, Ustaz Junaid kata, ikhlas ni rahsia hamba dengan Allah. Malaikat tak tahu, syaitan pun tak tahu. Itu asas-asas. Asas-asas ikhlas ni. Sebab tu payah sangat. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal abdi. La ya'lamuhu malakun fayaktubahu wala syaitanu fayufsidahu wala hawa fayumiluhu. Itu asal dia. La ya'lamuhu malakun fayaktubahu wala syaitanu fayufsidahu wala hawa fayumiluhu lahu. Ikhlas itu rahsia Allah dengan hamba. Sehingga kan malaikat dah tahu nak tulis pahala banyak mana. Dan syaitan dah tahu nak rosak macam mana. Dan hawa nafsu dah tahu nak cenderung macam mana. Itu asal. Itu kata Syekh Junaid. Seterusnya mata yang kedua. La tatlub minhu an yukhrijaka. Dia fahamkan asal ikhlas. An yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Falaula aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Min ghairi ikhraj. Ini mata yang kedua. La tadlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Janganlah menuntut daripadanya Allah bahawa mengeluar dia Allah akan dikau daripada satu keadaan, satu al. Liyasta'milaka fima siwaha. Supaya membuatlah ia Allah akan dikau supaya menggunakan kamu. Liyasta'milaka fima siwaha. Sampai membuatlah ia Allah akan dikau pada barang yang lain daripadanya. Falau aradaka, jikalau menghendaki ia Allah Ta'ala akan dikau, lasta'amalaka, nasib membuatlah Allah akan dikau min ghairi ikhrajin, daripada Allah Ta'ala keluarkan engkau. Apa maksud dia? Dia kata, ingat, dengar dulu mata ni. Janganlah meminta daripadanya Allah untuk mengeluarkan kamu daripada sesuatu keadaan. Atau dia menggunakan kamu pada sesuatu keadaan yang lain. Jika dia menghendakimu, dia boleh menggunakan kamu tanpa mengeluarkan kamu. Mungkin kita payah faham. Saya beri penjelasan yang paling mudah mata ni. Maknanya,
Allah Ta'ala boleh ubah kita mengikut keadaan yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala boleh mengeluarkan kita daripada satu keadaan kepada satu keadaan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita minta sesuatu daripada Allah supaya Allah Ta'ala keluarkan kita daripada sesuatu itu untuk kita buat ibadat kepada Allah. Contohnya, kita sibuk buat kerja dunia. Contohnya, kita miskin, kita apa-apa. Maka, kita buat alasan, aku tak boleh buat ibadat, aku tak boleh buat amal sebab sibuk kerja dunia. Aku tak boleh ibadat sebab tak boleh buat amal sebab apa? Sebab sakit, contohnya. Ataupun apa saja. Sibuk cari nafkah, cari harta. Ataupun perkara dunia, perkara sibuk tadi, perkara agama. Sibuk kerana menuntut ilmu dan macam-macam. Jadi kita tak dapat nak ibadat kepada Allah. Sebab apa? Kita tak dapat ibadat. Sebab saya ni papa, saya ni susah. Apabila papa susah, kena cari kerja, tanggungan kita ramai. Anak, isteri ada, nak makan, nak minum. Jadi kalau buat ibadat, sembahyang berjemaah, kalau berpuasa, kalau berzikir, kalau baca Quran, mungkin ganggulah cari nafkah saya untuk anak-anak isteri saya. Maknanya kalau nak kita boleh buat ibadat, buat amal, biar Allah Ta'ala beri kaya lah kepada saya. Baru saya boleh buat amal. Biar Allah Ta'ala beri saya senang, sebagaimana orang senang, baru saya boleh buat ibadat. Tapi tidak, saya susah. Maka dia minta kepada Allah Ta'ala, kalau boleh, mengkayakan dia, supaya apa? Dengan kaya tadi, dapat dia buat ibadat, dapat dia buat amal, tak ganggu. Nampak? Dapat dia buat ibadat, dapat dia buat amal, dan tak ganggu. Cara tu tak kena. Cara tu tak kena. Kan kadang-kadang kita minta doa, ya Allah, Ta'ala aku, murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Sebab apa? Apabila murah rezeki aku, boleh buat ibadat, aku boleh buat amal dengan tenang. Ya Allah, ya Tuhan aku, hilanglah masalah aku, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Apabila hilang masalah, aku boleh ibadat, aku boleh buat amal. Ya Allah, ya Tuhan aku, hilanglah penyakit yang ada dalam diri aku ni. Sebab apa? Apabila hilang penyakit, dapat aku ibadat, dapat aku buat amal. Sebenarnya yang dikehendaki di sini, Allah Ta'ala boleh beri kita ingat kepada Allah walaupun dalam keadaan kita sibuk dunia. Allah Ta'ala boleh beri kita ingat kepada Allah walaupun dalam keadaan kita apa, kita miskin. Tak payah keluar daripada kepapaan dan kemiskinan itu. Allah Ta'ala boleh beri kita ingat kepada Allah walaupun dalam keadaan kita sakit. Dan seumpamanya, tak perlu tunggu sihat, baru boleh ibadat, baru boleh buat amal. Faham tu? Maksudnya begini. Ada setengah orang tu, ada satu dua istilah yang disebut dalam mata hikam ni, istilah tajri' dan istilah asbab. Tajri', asbab. Tajri' ini dalam hati dia hanya ada Allah, hati dia jamak. Hati dia jamak, ada Allah. Bulat Allah Ta'ala saja. Memanglah hati jamak, bulat ingat Allah ni hebatlah. Dengan hati jamak itulah baru boleh ikhlas kita buat ibadat, ikhlas buat amal. Sebab hati kita bulat ingat Allah. Satu makam tajri', makam tinggi lah. Yang kedua, makam asbab. Makam asbab itu ialah bergantung kepada asbab. Makam asbab ni kerja, usaha. Makam asbab ni hati faraq. Ketika buat ibadat, ingat Allah. Ketika buat kerja dunia, tak ingat Allah. Itu makam asbab. Maka kita lihat dua makam ini, terutamanya pada pandangan seorang salik yang menjalani jalan untuk bersih hati, perjalanan rohani, maka dia nampak dengan mata dia, makam tajri' ni lebih tinggi lah nak dibandingkan dengan makam asbab. Maka dia mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala pindahkan dia daripada makam asbab kepada makam tajri'. Kerana apa? Kerana nak dapat
tumpuan betul ingat Allah Ta'ala ke dalam maqam tajrid. Dalam maqam tajrid. Sebab maqam asbab ni masih lagi berlaku faraq hati. Tapi dalam matan hikam yang kita baca ni, sebenarnya matan yang ke-19 ni, Ibnu Athaillah kata, la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin. Jangan kau tutup dari Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala keluarkan dia daripada satu hal. Mana? Allah Ta'ala takdirkan kamu duduk maqam asbab. Tukar kepada ayat lain maqam tajrid. Pada pandangan kamu, tajrid itu lebih hebat. Liyasta'milaka fima siwahuma. Fima siwaha. Supaya Allah Ta'ala beri kepada kau sesuatu yang lain daripada yang kau berada sekarang ni. Itu maqam asbab. Sebenarnya Allah Ta'ala boleh beri huduk hati kamu kepada Allah sama ada dalam tajrid ke ataupun dalam asbab. Yang penting kamu duduk dalam hukum waktu yang Allah Ta'ala takdir di dalamnya. Apabila kita berada di dalam asbab, apa yang perlu kita cari? Iaitu musabibul asbab. Apabila kita berada dalam maqam asbab, apa yang perlu kita cari nak dapat makrifat Allah? Iaitu cari musabibul asbabnya, itu Allah. Sebab itu maqam asbab, ada musabab, ada musabibul asbab. Asbab, penyakit, makan obat, baik. Itu asbab musabab. Penyakit, makan obat, baik. Lapar, makan, kenyang. Dahaga, minum air, hilang dahaga. Itu asbab musabab. Tapi kita orang Islam ni, Allah Ta'ala suruh pandang satu lagi. Ia disebut nama musabbibul asbab. Yang siapa yang melaksanakan asbab itu. Siapa musabbibul asbab? Wallah. Itu Allah Ta'ala. Jadi walaupun kamu duduk maqam asbab, Allah Ta'ala boleh menyampaikan kamu kepada Allah. Apabila kamu pandang musabbibul asbab. Tak payah pindah kepada maqam tajrid. Tak payah pindah kepada maqam tajrid. Pada anggapan kamu, maqam tajrid itu maqam yang paling tepat, paling sempurna untuk ingat Allah. Itu pada pandangan kamu. Tetapi Allah Ta'ala kata, Ibnu Athaillah kata, lau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh letak kepada kamu makrifat Allah melalui mana jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana jalan pun boleh. Sebab itu sangat penting kepada kita memahami ini. Kecuali kalau hal yang kita ada ni hal yang salah. Apa yang kita duduk sekarang, duduk tempat yang tidak betul, yang bercanggah dengan syarak, maka kena pindah. Maka kena pindah lah. Seorang tu duduk dalam kancah maksiat, buat perkara mungkar, buat perkara yang Tuhan larang. Tak boleh stay nak duduk situ. Tak bolehlah duduk diam situ. Sebab apa? Tuhan tak pindah. Agak alasan. Sebab apa kamu tak berubah ni? Buat jahat lagi, buat maksiat kepada Allah. Bila lagi nak bertaubat? Sebab apa buat dosa sama ni? Buat maksiat sama ni? Tak tahu masa, tak tahu ketika, tak tahu umur, tak tahu usia. Dia jawab, nak macam mana takdir? Allah Ta'ala ada ubah. Dia buat salah Allah Ta'ala. Nak buat mana takdir? Allah Ta'ala tak ubah. Salah begitu. Ada pun dalam perkara jahat, dalam perkara maksiat, dalam perkara larangan, ya Allah larang, dalam perkara yang bercanggah dengan syarak, kita kena keluar. Diri kita kena keluar. Kena berpindah. Daripada tempat yang jahat, tempat yang sesat, tempat buat maksiat, kena berpindah kepada tempat yang baik, tempat yang taat. Daripada perangai yang buruk kepada perangai yang baik, kena pindah. Berusaha pindah.
Buat usaha pindah. Syaitan pandang. Dalam bab buat ibadat, buat amal soleh ni. Kalau orang tanya, bab apa dak baca Quran, bab apa dak semayang, bab apa dak buat ibadat, dak amal soleh? Takut riak, takut ujub, takut takabur. Tu syaitan belaka tu. Sebab itulah kata Fudai ibn Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riya'un. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Kata Fudai ibn Iyad, tinggal amal kerana manusia riak. Beramal kerana manusia syirik. Dan ikhlas kepada Allah Ta'ala boleh menyelamat segala-galanya. Ikhlas kepada Allah boleh menyelamatkan kita. Buat ibadat, buat amal. Ada orang takut nak ibadat, takut nak buat amal, takut riak, takut ujub. Riak ni penyakit yang ada, yang banyak ada dalam ibadat sunat sebenarnya. Banyak dalam ibadat sunat. Ibadat fardu, riak, ujub, takabur kurang sikit. Sebab apa? Sebab ibadat fardu ni ramai orang buat kan. Apabila ramai orang buat, payahlah sikit nak timbul riak dan ujub, takabur, sum'ah ni. Tapi kalau dalam ibadat sunat, ini paling mudah. Riak, ujub, takabur, sum'ah. Sebab apa? Orang lain tak buat belaka, kita seorang yang buat. Nampak? Walaupun begitu, semua ibadat kita kena jaga daripada penyakit riak. Ibadat fardu, ibadat sunat, lebih-lebih lagi ibadat sunat. Kita kena jaga. Supaya jangan ada riak, ujub, takabur dan sum'ah. Seterusnya, mata yang seterusnya ini mata yang kedua. Itu mata yang ke-19. Seterusnya mata yang ke-20 daripada mata hikam. Ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wa la tabarrajat zawahirul mukawwanati illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tengok. Tiadalah himmah seseorang salik berkeinginan untuk berhenti ketika terangkatnya tirai rohani baginya, malaikat hawatif ar-rabbaniyah akan menyeru kepadanya, yang engkau cari masih lagi berada di hadapanmu, yakni teruskanlah dan janganlah engkau berhenti di sini. Janganlah engkau berhenti di sini. Dan tiadalah zahir segala mukawwanat, segala ciptaan Allah Ta'ala, segala makhluk di dalam semesta ini, di alam semesta ini, menampakkan keinginannya, keindahannya, melainkan hakikatnya akan menyeru kepada kamu, sesungguhnya kami hanyalah satu fitnah. Maka janganlah engkau menjadi terpedaya oleh kami sehingga engkau menjadi kafir. Itu makna asal, makna matang. Disebut dalam mata ini yang juga menyentuh tentang ikhlas dalam beribadat, dalam buat amal. Ma aradat himmatu salikin. Tidak ada hemah seorang salik ketika antakifa indama kushifa laha, ketika mana Allah Ta'ala bukakan rahsia-rahsianya dalam amal.
Kan kita buat ibadat, kita buat amal, Allah Ta'ala buka rahsianya. Apabila kita buka, Allah Ta'ala buka rahsia, berhenti kita daripada buat amal. Pandang kepada rahsia yang Allah Ta'ala buka. Berhenti kita daripada buat ibadat. Pandang apa yang Allah Ta'ala buka. Lalu datang daripada suara Rabbani, sebenarnya apa yang kamu tuntut di depan lagi. Bukan di situ. Di sini bukan tempat berhentinya. Tempat berhenti jauh lagi. Kamu masih lagi orang yang berjalan. Bukan matlamat ibadat amal soleh yang kamu cari. Itu maksud dia. Nanti kita terang satu-satu. Dan begitu juga segala zahir mukawwanat cipta Allah Ta'ala itu yang kamu lihat, sebenarnya di sana kamu lihat menyebabkan kamu berhenti daripada buat ibadat, buat amal, maka hakikat sesuatu itu akan kata, kami hanyalah fitnah bagi kamu. Jangan kamu kufur dengan sebab kami. Saya akan terang satu-satu dalam masa yang ada ni. Yang pertama, hemah. Apa yang dimaksudkan dengan hemah? Iaitu hemah, tawajuh hati, kuasa hati nak dapat sesuatu benda. Tawajuh hati, kuasa hati, kekuatan rohaninya nak dapat sesuatu benda. Hemah seorang salik. Orang salik iaitu orang yang masuk dalam perjalanan nak dapat hakikat dan makrifat Allah Ta'ala. Orang salik ni. Orang salik, orang buat ibadat, buat amal supaya nak dapat hakikat makrifat Allah, nak kenal Allah. Itu orang salik. Nak dapat tauhid, ubudiyah kepada Allah Ta'ala yang sebenar. Orang salik ni orang yang berjalan. Orang salik dia berjalan dengan apa? Dengan anwar tawajuh. Orang yang sampai kepada hakikat makrifat Allah, orang wasil. Dia berjalan dengan anwar muwajahah. Anwar tawajuh itu ibadat, amal soleh, zikir, tafakur dan seumpamanya. Itu anwar tawajuh. Anwar muwajahah itu iaitu musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang salik ini dia kata minka ilahi, daripada engkau kepada Allah. Orang wasil minhu ilaika, daripadanya Allah kepada engkau. Orang salik kita kepada Allah, orang wasil Allah kepada kita. Jadi hemah seorang salik. Hemah seorang salik. Macam kita sekarang ni. Saya beri benda mudah. Kita qiyamul lail, siang, malam, pagi, petang dalam bulan Ramadan ni. Kita baca Quran. Kita berpuasa fardu. Kita buat kebajikan. Kita qiyamul lail. Tu hemah seorang salik. Saya beri mudah. Tujuan apa? Nak dapat, contohnya Lailatul Qadar. Nak dapat kemerdekaan daripada api neraka. Nak dapat rahmat daripada Allah. Itu hemah seorang salik. Yang dia boleh berjaga malam, yang dia boleh baca Quran, yang dia boleh buat kebajikan yang banyak dalam Ramadan ni. Hemah dia nak dapat apa yang Allah Ta'ala janji. Nak dapat rahmatnya, nak dapat keampunannya, nak dapat merdeka daripada nerakanya, nak dapat hak yang lebih besar. Yang besarnya lagi iaitu nak dapat Lailatul Qadarnya, macam-macam. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang berpuasa. Itu sangat mudah. Ataupun seorang salik yang menjalani perjalanan mutasawuf ni nak dapat hakikat makrifat Allah. Dia mujahadah. Dia mukabadah. Bermujahadah, lawan hawa nafsu dia. Mukabadah, mujahadah ni lawan hawa anggota zahir kita ni, lawan hawa nafsunya. Mukabadah, mujahadah hati. Mujahadah zahir, mujahadah anggota. Itu panggil mujahadah. Mukabadah ni iaitu mujahadah hati.
Nak buang sifat mazmumah, nak letak sifat mahmudah. Bersungguh. Nak dapat makrifah Allah subhanahu wa ta'ala. Nak dapat makrifah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tu himmah orang salik. Apabila kita ada hemah kuat, kemudian Allah Ta'ala buka kepadanya rahsia-rahsianya. Allah Ta'ala buka kepadanya, kepada orang yang hemah tinggi tadi dalam ibadat buat amal tadi, rahsia-rahsia wujudnya. Dalam Allah Ta'ala buka ma'rifah. Allah Ta'ala beri kepadanya maqamat dan ahwal. Maqamat dan ahwal. Allah Ta'ala kurnia kepadanya ilham, kasyaf, karamah dan macam-macam lagi. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Tiba-tiba seorang salih itu berhenti daripada buat ibadat, berhenti daripada buat amal. Maka seorang salih itu sangka itulah kesudahan ibadat dia, kesudahan amal dia. Itulah kesudahan ibadat dia dan kesudahan amal dia. Situ silap tu. Situ silap. Tapi Allah Ta'ala sayanglah. Sebab itulah adanya khawatir Rabbani tadi. Sebenarnya segala ilhamat, segala karamat, segala ahwal dan maqamat, segala al-ulum al-laduniyah yang Allah Ta'ala kurnia kesan daripada hemah seorang salik dalam buat ibadat itu, sehingga Allah Ta'ala kurnia berbagai-bagai kelebihan dan Allah Ta'ala anugerah berbagai-bagai anugerah. Sebenarnya itu adalah busyra daripada Allah Ta'ala. Memang bagus, tapi bukan mutlamak daripada amal. Faham istilah tu? Busyra daripada Allah, begitu gembira daripada Allah Ta'ala. Kita buat ibadat dapat kasyaf, buat ibadat dapat ilham, buat ibadat buat amal dapat karamah, dapat berbagai-bagai maqamat dan ahwal. Allah Ta'ala kurnia kesan daripada ibadat, kesan daripada amal. Bagus tak? Bagus. Itu ahwal yang baik, maqamat yang baik, ganjaran yang baik. Itu disebut busyra. Begitu gembira daripada selamat daripada amal? Lah, tidak. Mata suka kita gembira sebab yang berinya Allah. Tapi adakah itu matlamat buat amal? Tak. Hanya berita gembira yang Allah Ta'ala bagi kepada orang ibadat, kepada orang buat amal. Nampak? Ada pematlamat asal tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak diperintah kamu, disuruh kamu buat ibadat kepada Allah, melainkan benar-benar ikhlas kepada Allah. Nak Allah je. Itu ikhlas orang tinggi lah. Yang dikenaki oleh Ibn Atta'illah. Tetapi Allah Ta'ala sayang. Bila kita ikhlas dalam buat ibadat, ikhlas buat amal, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala jaga. Ada dengar suara hawatif, rabbaniyah, hawatif, hakikiyah. Suara daripada pihak Allah Ta'ala beri peringatan. Apa suara itu bunyi? Hawatif. Hawatif suara. Suara rohani. Apa? Hawatif bunyi. Hawatif kata, alladhi tatlubu amamaka. Alladhi tatlubu amamaka. Apa yang kamu tutup bukan sini. Nung, jauh lagi nung, depan lagi nung. Usaha lagi, berjalan lagi, terus lagi. Wahai seorang salik, jangan berhenti. Ini bukan matlamat kamu. Ini bukan hadaf kamu. Ini bukan tujuan kamu. Kamu jangan tertipu. Ini betul lah apa yang Tuhan beri. Busyra daripada kamu. Busyra kepada kamu. Daripada Allah. Adakah matlamat? Busyra itu bukan matlamat. Kita kena ingat. Wahai seorang salik. Wahai orang-orang salik. Wahai orang-orang yang menjalani perjalanan ilmu tasawuf.
nak sampai ke hari kiamat Allah Ta'ala, karamah itu bukannya matlamat. Ilham itu bukannya matlamat. Bukannya matlamat. Kasyaf itu bukannya matlamat dalam amal kamu. Dah apa yang matlamat? Matlamat kamu nak Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhan, engkau saya tempat aku kuasa, tempat aku redha lain tidak. Munajat yang sentiasa disebut nak Allah saja. Jadi khawatir Rabbani dulu. Allazi tatlubu amamaka. Inilah pentingnya kita nak penghayatan ini. Sebab kita nak kenal, kita ni orang awam, kita ni orang salik, orang yang baru belajar, baru berjalan dalam perjalanan rohani. Baru masuk. Bagaimana kita nak kenal sesuatu yang kita dengar itu, khawatir itu, sama ada khawatir Rabbani atau khawatir syaitani. Ini yang kita takut. Sama ada yang kita dengar tu khawatir Rabbani ke khawatir syaitani. Ini yang kita bimbang. Sama ada khawatir al-hawa, hawa nafsu. Ini yang kita takut. Bimbang, takut kita salah tafsir istilah tafsir khawatir tadi. Sebab itulah di sini dalam bab ilmu tasawuf ni, dalam bab ilmu salik, ilmu suluk, perlunya ada mursyid. Perlunya ada guru yang membimbing kita. Sekurang-kurangnya guru kita boleh nilai sama ada khawatir yang kita dengar itu khawatir Rabbani ke ataupun khawatir syaitani. Kalau khawatir syaitani kita tolak. Cuma ada panduan asas bagi kita untuk kita tahu khawatir Rabbani itu khawatir yang tidak bercanggah dengan syarak. Khawatir Rabbani apa yang kita dengar yang tidak bercanggah dengan syarak. Adapun khawatir syaitani yang bercanggah dengan syarak, yang lahir daripada 3 perkara lah. Syahwat syaitaniyah, syahwat syaitaniyah dan nafsaniyah. Bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengar khawatir untuk selamat kita. Sebab itu saya sebut tadi, pentingnya guru. Pentingnya guru. Khawatir itu bukan kita tak penting. Sebab khawatir Rabbani, khawatir syaitan ni kita nak nilai payah. Yang penting dalam kita buat ibadat, dalam kita buat amal, apa yang kita rasa, kita kongsi dengan Tok Guru kita. Tok Guru, saya buat ibadat, saya buat amal, saya rasa gini. Betul ke perasaan saya ni? Ke salah? Ke hawa nafsu saya? Atau apa yang terbaik untuk saya dalam keadaan sekarang? Tok Guru kita senang. Sebab kalau nak nilai dengan khawatir, kita ni keliru. Bimbang, khawatir palsu, kita kata betul. Khawatir betul, kita kata palsu. Sebab kita ukur dengan apa? Dengan nafsu. Sebab seorang salik ni, nafsu dia tak tamakung lagi. Bimbang, takut, seorang salik ni ukur dengan hawa nafsu. Khawatir Rabbani, dia kata syaitani. Khawatir syaitani, dia kata Rabbani. Itu jadi wasap. Tapi kalau ada bimbang guru musyrik, tanya guru selalu lebih mudah daripada kita nilai khawatir tadi. Guru kita lah tempat rojak kita dalam perjalanan rohani ni. Guru kita lah yang membimbing rohani kita supaya berjalan atas perjalanan yang betul. Sehingga sampai kepada makrifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut lagi matang seterusnya, wala tabarrajna, sambungan. Zawahirul mukawwanat, tidak zahir segala perkara-perkara yang ada atas muka dunia. Apa dia dimasukkan zawahirul mukawwanat? Contohnya boleh ada karamah hidup lah ni. Boleh mudah hidup, makhluk suka, ada khariqul adat, boleh terbang atas udara, boleh bercakap dengan binatang. Contoh saya beri ni. Boleh berjalan atas air, boleh terbang. Oh, hebat. Jadi selalu karamah tu bunyi,
Wana datha haqaiqaha. Kami semua ni fitnah lagi atas kamu. Sebab itu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, ramai ahli-ahli sufi, ahli tasawuf tergelincir dan berjalan yang betul disebab karamahnya. Terutamanya karamah hissi yang nampak dengan mata kepala ni. Kalau karamah maknawi, bertambah iman, bertambah amal, bertambah ibadat, kalau tak nampak mana? Orang muda suka bincang karamah maknawi ni. Orang suka karamah hissi. Sebab karamah hissi tu dekat juga dengan hawa nafsu kita. Jadi maknanya, segala karamah yang Allah telah bagi tadi, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni fitnah, kamu jangan jadi kufur sebab kami. Kami ni jadi fitnah bagi kamu, kamu jangan kufur sebab kami. Sebab tu Syekh Junaid Al-Baghdadi kata, ramai orang tasawuf yang gelincir daripada perjalanan tasawufnya disebabkan karamah. Dia beriktimad, dia berpegang, dia bergantung kepada karamah, lupa. Sebab itulah apabila kita bincang tentang ikhlas, kita selamat daripada segala-galanya. Apabila kita bincang tentang ikhlas, kita akan selamat daripada segala-galanya. Perjalanan tadi. Sebab itu penting. Saya tinggal 2 lagi matang yang berkait dengan ikhlas. Mungkin saya tengok mana-mana tajuk yang panjang untuk berbahasanya, kita mula awal sikit akan datang. Mana tajuk pendek, kita akan umum semasa ke semasa, kita akan baca mengikut jadual lah. Daripada pukul 12 sampai pukul 1. Tapi kalaulah ada mata-mata yang panjang, yang kita rasa tak cukup dengan masa 1 jam, mungkin kita mula awal sikit kuliah kita tambah lagi setengah jam awal. Pukul 11.30. Jadi hari ini kita baca berkaitan dengan matan yang hari ini yang kita bincang tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Untuk kefahaman ikhlas, padang dah dengan 3 matan yang saya baca ni. Padang. Tetapi sebenarnya ada 2 lagi matan yang saya tinggal lah ni, tak sempat. Tak sempat saya nak baca. Ada 3 lagi matan yang berkaitan dengan ikhlas. InsyaAllah esok kita mula awal sikit. Kita habiskan tajuk matang ikhlas kita dan kita sambung matang seterusnya esok, iaitu tajuk uzlah. Itu tajuk al-hukmu fis salah. Tajuk tentang semayang esok. Tajuk tentang semayang, as-salah. Kita bincang tentang semayang sebagaimana yang Ibnu Athaillah susung tentang semayang. Semayang hakikat. Semayang ni ada zahir, ada batin. Kita akan bincang esok. Jadi sebelum kita masuk tajuk hakikat semayang esok, insya-Allah kita habiskan sedikit tajuk ikhlas kita. InsyaAllah esok kita mula kuliah kita pukul awal sikit, pukul 11.30. InsyaAllah habis sama pukul 1. InsyaAllah kita usahakan habis pukul 1 sebelum azan Zuhur. Setengah jam awal tu kita isi untuk kita habiskan lagi 3 matan lagi, matan hikam yang menyentuh tentang ikhlas. Setakat ini dulu yang dapat saya bentangkan, yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian berkait dengan matan hikam tajuk ikhlas. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'awadina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم أحيي عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعث لنا عليها يا باعث واجعلنا من خواص أهلها وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على آله وسلم والحمد لله بالعالمين. بسم الله الفاتحة.